khabar semua? Anda perasan tak? Satu masa dulu memang siapa yang pakai kereta Honda ada VTEC, memang dia bangga gila lah dengan kereta dia. Tapi sekarang ni anda perasan tak? Honda VTEC ni dah macam satu benda yang biasa sangatlah. Kalau kereta tu ada VTEC, kereta dia pun ada VTEC, kereta dia pun ada VTEC. Semua kereta Honda pun ada teknologi VTEC ni. Jadi ada pula kereta yang ada iVTEC, lagi canggih. Jadi nampak macam VTEC ni punya nama dah macam makin lama makin tenggelam lah. Jadi kita nak tengok kenapa benda ni jadi macam ni dan apa kesan dia kepada Honda sendiri. Kalau anda pakai kereta Honda, memang kena tengok video ni sampai habis. Senang nanti nak jawab kalau orang kutuk. Jadi salah satu faktor yang paling penting yang menyumbang kepada populariti VTEC yang makin berkurang ni adalah disebabkan kecanggihan teknologi enjin yang ada sekarang ni. Sekarang ni semua manufacturer nak selamatkan diri masing-masing daripada emission regulation. Maknanya enjin tu dia dibenarkan menghasilkan beberapa gram CO2 saja untuk setiap kilometer enjin tu berjalan. Kalau lebih berat CO2 ni, nanti enjin ataupun kereta tu tak boleh dijual dalam market negara tu. Jadi semua manufacturer pun struggle nak capai benda ni. Jadi kalau dulu VTEC ni Honda masukkan dalam enjin dia supaya enjin dia tu jimat minyak. Tapi bila kita nak power daripada enjin tu, valve tu akan buka lebih sikit. Jadi banyak minyak dan udara campuran tu boleh masuk, dapatlah power yang kita nak. Tapi bila tengah power tinggi ni, minyak memang tak efisien lah. Bila kita tak nak dah power tu, valve tu pun akan tutup sikit. Enjin pun akan jadi makin efisien, dia akan jimat minyak. Itu cerita dulu untuk tambahkan power. Tapi sekarang ni semua teknologi yang ada dekat enjin ni digunakan untuk push supaya enjin kita tu lebih efisien. Daripada kita nak power yang banyak, sekarang kita maintainkan power tapi enjin tu lebih jimat minyak. Sebab itulah kalau kata beli Honda Accord pun ada VTEC. Siapa nak racing Honda Accord tu? Kita bawa bos kat belakang kan? Jadi sebab itulah VTEC sekarang bukan lagi terkenal sebab nak bagi kereta tu meraung-raung untuk dapatkan power dia. Dia digunakan untuk menjimatkan minyak. Faktor yang kedua pula, kenapa VTEC sekarang ni dah tak popular lagi adalah disebabkan semua manufacturer lain ada teknologi yang hampir-hampir serupa dengan VTEC ni. Tapi nama dia lain. Untuk pengetahuan anda, VTEC ni adalah singkatan kepada Variable Valve Timing and Lift Electronic Control. Jadi dia bukan setakat boleh adjust timing valve tu terbuka atau tertutup, tapi boleh juga digunakan untuk naik dan turunkan valve tu. Jadi valve kita boleh terbuka besar, boleh terbuka kecil. Jadi enjin VTEC ni memang fleksibel. Tapi once dah ada enjin tu dekat luar, of course manufacturer lain pun akan datang dengan teknologi yang hampir serupa. Contohnya sekarang ni, kalau setakat nak ubah valve timing tu, dah hampir semua enjin ada teknologi tu. Kalau BMW dipanggil Vanos, kalau Toyota dipanggil DVVT ataupun VVT, kalau Mitsubishi dipanggil Myvac. Jadi hampir semua manufacturer dah ada teknologi yang hampir sama. Even Proton pun dulu kita ada Campro CPS. CPS tu maknanya dia boleh ubah profil cam tu. Jadi canggih sebenarnya enjin Proton ni. Tapi sayanglah sekarang dah tak sambung lagi teknologi tu. Bila semua manufacturer dah ada, jadi lama-lama tenggelamlah teknologi VTEC ni. Semua kenderaan lain pun ada juga. Jadi nampak tak? Sebab itulah VTEC makin lama makin kurang popular. Bukan nak kata VTEC ni tak berguna, tapi dia just kurang popular sajalah. Teknologi tu masih lagi diperlukan sekarang ni. Faktor ketiga pula, kenapa VTEC ni semakin kurang popular adalah disebabkan teknologi enjin sekarang ni dah berubah kepada hybrid dan juga electric vehicle. Teknologi enjin pembakaran ni dia ada limit dia tahu untuk capai emission level tu. Bila kita nak lebih daripada limit tu, kita kena start buat enjin hybrid dan kemudian slowly transition ke electric vehicle. Kalau dekat negara Eropah, memang diorang dah siap kata, okey, 2030 nak ban penjualan kereta diesel, 2035 nak ban penjualan kereta petrol.
Jadi ke tidak tu kita tak tahulah sebab kita tak boleh predict future ni. Tapi nak katanya diorang cuba untuk push teknologi elektrik ni untuk masuk ke dalam kereta kita. Jadi engineer yang ada dekat company manufacturer kereta pun dia punya masa dan teknologi dia digunakan untuk develop kereta hybrid dan juga kereta elektrik. Untuk push lagi teknologi enjin pembakaran dalam yang biasa ni memang dah kurang sangat dari segi investment dan even dari segi research pun dah kurang research dijalankan ataupun research funding yang digunakan untuk bangunkan lagi enjin sekarang ni. Jadi banyak duit-duit yang ada sekarang digunakan dan dilaburkan untuk buat research pasal electric vehicle, pasal hybrid contohnya ataupun pasal hydrogen fuel cell. Jadi untuk bangunkan teknologi enjin yang ada, bangunkan teknologi VTEC, dah kurang sangat funding. Jadi bila tak ada funding, slowly teknologi ni akan jadi static lah. Dia tak akan jadi makin canggih lagi. Faktor lain pula, kenapa VTEC ni dah tak menyelah sekarang adalah ada lagi sebenarnya teknologi lain, contohnya macam turbocharger. Anda perasan kan, kereta sekarang ni, hampir semua kereta baru dalam pasaran kita ni, hampir semua ada turbocharger. Enjin pula kecil-kecil je, macam Ativa tu. 1 liter letak turbo, punya laju kot dekat atas highway. Sama juga Nissan Almera, 1 liter enjin saja. Kalau dulu orang kata enjin 1 liter, memang dia takkan percaya enjin tu boleh gerakkan kereta. Tapi disebabkan 1 liter tu letak turbocharger, mungkin power output dia sama dengan enjin 1.5 liter atau 2 liter. Kereta yang performance pula macam Volkswagen Passat, kemudian ada BMW 3 Series, 5 Series, kebanyakannya menggunakan enjin 2 liter saja tapi letak turbo. Dah jarang dah orang guna enjin 3 liter, 4 liter tu lagilah gila. Bukan setakat kata pencemaran dia tinggi, minyak pun tinggi dan kalau bawa ke Malaysia mesti orang komplain road tax tinggi gila. Jadi orang pun tak nak pakai dah kereta yang sisi besar sangat ni. Kemudian teknologi-teknologi lain yang lebih simple, contohnya fuel injection. Sekarang ni kita ingat fuel injection tu teknologi yang biasa. Tapi zaman dulu masa nak transition daripada carburetor kepada fuel injection, orang risaulah sebab fuel injector ni kalau rosak kena ganti terus. Carburetor dulu kalau rosak boleh lagi kan nak sembuh-sembuh, nak bersihkan dia. Tapi last kali disebabkan dapat benefit fuel efficiency tu, semua kereta sekarang dah tak ada dah yang guna carburetor. Semua guna fuel injector. Jadi gabungan teknologi-teknologi macam ni, macam turbocharger lah, fuel injector dan macam-macam lagi sebenarnya. Ini yang menjadikan enjin sekarang ni makin efisien, guna minyak yang sikit tapi masih maintain power lagi kalau kita nak power dia tu. Jadi sebab itulah Honda punya teknologi iaitu VTEC ni makin lama makin kurang popular. In fact sekarang ni tak ada pun manufacturer yang ada teknologi yang dibangga-banggakan macam dululah Honda punya VTEC. Budak-budak VTEC dulu memang saja dia tunggu dekat 3000-4000 RPM tu kan. Bila VTEC tu buka je memang tersandar lah ke belakang. Sekarang ni pun ada lagi sebenarnya rasa benda tu tapi tak ada agresif macam dulu. Dan sebut pasal valve lift, valve timing dan sebagainya, kalau anda nak tahu lebih detail tentang benda-benda dalam enjin, teknologi enjin, macam mana nak jaga enjin, sistem-sistem dalam enjin, saya jemput anda join kursus online Enjin Zero to Hero di mana ada lebih 50 video dan 5 jam konten untuk anda belajar segalanya tentang enjin. Jadi kalaulah kata kereta anda tu satu hari rosak, masuk bengkel, mekanik tu cakap kita bolehlah faham sikit apa benda yang rosak dekat enjin kita tu. Tak adalah kita kena beli barang-barang yang sepatutnya tak payah kita beli. Ilmu-ilmu ni lah yang dapat protect diri anda daripada kena tipu satu hari nanti. Jadi link untuk join saya ada letak dekat bawah. Sekarang ni masih ada lagi diskaun 60%, tapi tak lama lagi tamatlah diskaun ni. Jadi kalau anda sekarang guna enjin VTEC ni, anda masih rasa lagi tak VTEC tu buka ke tutup? Ke dah macam guna enjin yang lain? Sama je, tak rasa apa-apa. In fact, anda tak perasan pun enjin anda tu enjin VTEC. Jadi cuba tinggalkan komen anda dekat bawah ni, apa lagi anda rasa penyebab enjin VTEC ni dah makin lama makin kurang popular. Jemput tonton banyak lagi video-video best dekat sini dengan dekat sini. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.